Bismillahirrahmanirrahim. Okay, we continue our discussion. Enrichment exercise activity book. Okay, page 109, number 3, 5, 8, 10. This is for paper 1. And for paper 2, number 3. Okay, number 3. We start with number 3. The following information refer to the sum of the term of a geometric progression. Okay, GP, geometric progression. We write the types of progression. 0.525252 dot. This is equal to m plus 0.0052 plus n dot. M and n. Okay, kalau awak tengok sini, ini adalah perpuluhan berulang. Okay, nilai dia berulang. Nilai apa yang berulang? Nilai 5, 2. Means, okay, the sum is 0.5252 dot. This is equal to 0.52 plus 0.0052 plus 0.00052 plus dot. So the value of m equal to 0.52 and the value of n equal to 0.000052. Okay, next for B, ratio. Common ratio means R. How to get R? R equal to T2 over T1. So from this summation, this is T1 and this is T2, T3 and so on. So T2 is 0.0052 over 0.52. So the value of R equal to 0.01. Okay, this is number 3. Next, number 5. The sum of the first 4 term is 36. This is arithmetic progression. So we know arithmetic progression, the formula Tn equal to A plus n minus 1 D. The sum of the first 4 term, T1 plus T2 plus T3 plus T4. This is equal to 36. And the sixth term, so T6 equal to negative 5. Find the value of the first term, so find A and find the value of common difference, find D. So A and D. Okay, we know if we substitute into this formula, T1, so A plus n minus 1. N is 1. 1 minus 1, 0. So 0 multiply D, 0. So the answer is A plus, okay, T2. T2, main n equal to 2. So this is A plus 2 minus 1, 1. 1 multiply D, D. So 1 plus D plus T3. Okay, T3. So this is A plus, okay, n. N is 3. 3 minus 1, 2. 2D. Plus, okay, for T4. T4 is A plus 4 minus 1. 4 minus 1 is 3. 3D. This is equal to 36. Okay, this is T1. This is T2. This is T3.
And this is the 4. Okay. Using this formula. Okay, A plus A plus A plus A, 4A. 4A plus 1D, 2D, 3D, 6D equal to 36. Okay, this is first equation. Second equation for T6 is A plus n minus 1 minus 1 5 D is this is second equation. But now we do comparison A and this 4A. So we do simultaneous equation. Okay, saya nak samakan coefficient A. Jadi saya darab semuanya dengan 4. So ini adalah 4A tambah 20 di sama dengan negatif 5 darab 4 negatif 2. Third equation. Sebab tadi second kan. So this is third equation. So saya guna operasi tolak. 4 tolak 4 habis. 4A tolak 4A habis. 6 tolak 20. So negatif 14. D. Sama dengan negatif positif. Ini 56. So D equal to negatif 4. Okay, macam mana nak dapat A? Saya masukkan dalam sini saja. Saya boleh pilih 1, 2 or 3. Either one. So A plus 5, D is negative 4, equal A equal to 15. Tambah 20. So ini dapat 15. So A equal to 15, D equal to negative 4. That is for number 5. Next, for number 8. Okay, you can look at the diagram, page 109, number 8. Okay, from the angle, Irene bought a pizza for her friends. She cut the pizza into several slices as shown in the diagram below. Okay, the angle of the first slice of the pizza is 20. So dia guna darjah 20. Itu 20. Kemudian 30. Okay, dan seterusnya. Maknanya selepas dia 35 lah. Okay, dan seterusnya. Okay, dia potong ikut angle ni. Jadi sekarang, jika setiap orang kawan ni mendapat sekeping pizza, if each of her friends get a slice of pizza, calculate the number of Irene's friends. So nak cari berapa bilang kawan dia. Ini satu. Orang yang pertama, ni orang yang kedua. Orang yang ketiga, orang yang keempat, sampailah orang yang ke N. So kita tahu ini angle tau. Hasil tambah semua ini mesti sama dengan 360. So SN hasil tambah semua sama dengan 360. Okay, what is the formula? Kita tahu D dia 5. A20. D5. D dah dapat mana 5? 25 tolak 20. So D5. Ini adalah arithmetic progression. So Sn equal to n over 2, 2a plus n minus 1d. So we use this formula. So n over 2, a 2a, A20 tambah n tolak 1,
Okay, ni N tolak 1. Kita tak tahu N tolak 1. D. D kita 5. Ni D kita gantikan. D is 5. So this is equal to 360. So N 40 plus 5N minus 5. 2 tu saya bawa ke kanan, 2 ni saya bawa ke kanan, dia jadi darab 720. So ini saya darab satu-satu sebab tu dapat 5N tolak 5. So N 35, 40 minus 45 plus 5N is equal to 720. So this is 35N plus 5N squared equal to 720. Now class, this is quadratic equation actually. So 5N squared plus 35. And simplify this quadratic equation, we divide by 5. Okay, we divide by 5. So all term we divide by 5. Okay, all term we divide by 5 become N squared plus 7N N squared plus 7N minus 144 equal to 0. So you can use your calculator and this is 16 and 9. You can use calculator. So N plus 16 equal to 0. So N equal to negative 16. N minus 9 equal to 0. N equal to 9. Positive. So number of equal to 9. Okay. That's all for number 8. Okay, next, number 10. Aisha has just completed the diploma in banking field. She was offered a job from 2 different banks. Bank A offered initial salary of 45,000 per annum. Per annum maksudnya setahun. So setahun gaji dia 45,000. Gaji dia setahun 45,000 dengan 5% yearly increment from the basic salary. So dia tambah 5%. Maknanya tahun pertama T1 ni tahun pertama 45,000. Tahun kedua dia tambah lagi 5%. So 5% daripada 45,000 dia tambah dengan gaji asal dia. Tu maksud dia. Ataupun awak boleh buat nak cari gaji pada tahun kedua. Nak cari bagi gaji tahun kedua, awak guna 1.05% terus darab dengan 45,000. Ada dua kaedah Yang kaedah ni agak panjang lah sebenarnya. So 5% times 45,000, lepas tu darab tambah dengan 45,000 gaji asal. Yang ini hanya kenaikan saja. So kalau 0.05 darab 45,000, ini akan dapat 2250. Maknanya gaji untuk tahun kedua tu ada kenaikan 2250. So jumlah dia tambahkan dengan 45,000. Tapi ada cara lain, you terus darabkan sahaja. Yang ini kalau kita tambah dia jadi 47250.
Okay, kita tambah dia jadi 4750 kan, 47250. Kalau yang kanan tu, okay, kalau yang kanan ini, kita akan terus dapat bukan 05. Kita akan terus dapat 47250. 45,000 darab 1.05. Ni 1.05 peratus dah ni. Okey. Yang ini mana dapat 1.05 ni? 1.05 ni kita dapat mana? 1.05 tu sebenarnya kita dapat daripada ini 100% tau. Ini 100%. Okey, saya guna ni. Ini sebenarnya 100%. Jadi 100% tambah dengan 5% untuk 45,000, ini sebenarnya adalah 105%. 105%. Ini 100, okey. Ini 100. Okey, nilai asal tu adalah 100%. Yang ini 5% kenaikan. So sebenarnya tahun kedua adalah 105%. 105% bersamaan dengan 1.05. Sebab tu kita darabkan terus 1.05 darab dengan 45,000. So kita akan dapat sama juga 47,250. Jadi untuk tahun ketiga, tahun ketiga adalah saya ambil ini guna ni terus senang. So 1.05 darab dengan 47,250 dan seterusnya. Jadi di sini kita tahu A kita adalah untuk bank A 45,000. Okey. Untuk bank R dia, sebab ini adalah geometric progression. Kenapa geometric progression? Sebab dia melibatkan operasi darab. Jadi R dia adalah 1.05. Tu R dia. Ambil dari sini. Okey, ni dari sini. Setiap satu dia akan darab 1.05. Saya harap boleh faham Kalau tak faham tanya saya semula nanti. PM saya kenapa 1.05. Okey, sini 100% daripada nilai asal, kenaikan dia 5%. So 100 campur 5, so 105% daripada 45,000. So 105% tukar kepada perpuluhan adalah 1.05. Sebab tu di situ 1.05. Okey, ini untuk bank A. Bank A kita tadi, A kita 45,000 dan R kita adalah 1.05. Okey, bank B. Okey, awak boleh baca ayat dia. Bank B, gaji setahun dia tahun permulaan adalah 40,000. Okey, 40,000. Dan R dia 8% kenaikan kan? So itu adalah 1.08. Kes dia sama macam tadi. Okay, kita dah dapat dua maklumat untuk bank A, dua maklumat untuk bank B. Okay, ini untuk setahun Kemudian dia bercadang. Okay, Aisyah decided to choose the bank which offered higher income and save 15%. Dia nak save 15% daripada duit dia for further study after working for 8 years. Okay, selepas 8 tahun dia kerja, dia nak simpan 15% daripada
jumlah gaji 8 tahun. Okey, ini tahun pertama. Jadi tahun kedua jumlah gaji untuk 8 tahun kena cari dulu. Jumlah gaji untuk 8 tahun. Ini rumus apa? R power of n minus 1 over R minus 1. So S8, kenapa S8? Sebab 8 tahun. A dia 45,000. Ini saya buat untuk bank A dulu. Okay, R dia 1.05. Kuasa N, kuasa 8 tolak 1. Okay, per R dia 1.05 tolak 1. So yang ini jawapan yang kita akan dapat untuk bank A. RM 429,429,709 ringgit 90 sen. Okay, that is for bank A. Ini untuk bank A. Bank B pula, kaedah yang sama, beza dia nilai R dia, nilai kenaikan dan nilai A dia. Yang ini 40,000. 1.08 kuasa 8 tolak 1 per 1.08 tolak 1 sama dengan ini RM 425 465.11. Okey, jadi kalau awak yang mana yang nak ambil, yang lagi tinggi ke yang lagi rendah? Mesti lagi tinggi kan? So Aisyah yang kek tadi. Aisyah will choose bank A. Okay, Aisyah will choose bank A. So berapa jumlah simpanan dia? 15% daripada RM 429,709,90 titik ni ada titik. So sama dengan RM 64,456 ringgit 49 sen. This is saving. Okay, selesai untuk nombor 10. Okay, this is paper 1. Next, paper 2. Okay, saya buat page baru lah. Okay, page yang sama. Okay. Paper 2, question in paper 2. Number 3. Size with a fixed height of 7 cm and place one on top of the others. Okay, dia ada kek. Kek dia ni makin lama tinggilah maknanya. Okay. Makin lama makin besar. Kek tingkat lah ni. Okay, tak tahu sampai berapa. Okay. Given that the circumference of the top most cake is 18 pi, sorry. Ini circumference. Circumference 80 pi. The radius, okay, dia beritahu radius. Radius dia bertambah 3 cm untuk setiap layer. Okay, bertambah 3 cm radius. Dia bertambah dari atas
Okey, tadi dia kata makin lama makin besar kan kek dia. Kalau makin ke bawah makin besar. Dia bertambah radius dia 3 cm. Okay, sorry. Cari A, dia nak ketinggian. Ketinggian. Nak cari tinggi, kena tahu bilangan cake, the number of cake. Sekarang kita tak tahu lagi bilangan number of cake. Tapi dia beritahu volume yang akhir ni paling bawah volume dia 3087 pi. Okay, dia bagi volume 3087 pi. Okay, bermakna kita nak tahu berapa tingkat berapa bilangan kek ni, berapa bilangan tingkat kek ni, sebab setiap satu 7 cm sama. Semua sama. Okay, daripada circumference yang pertama, formula dia adalah 2 pi R. So 2 pi R equal to 18 pi. So R equal to 18 pi over 2 pi. So R equal to 9 cm. So R yang pertama, ini yang pertama 9. Ini radius ini untuk radius. 9, kemudian tambah lagi 3, ini jadi 12, jadi 15 dan seterusnya. Sekarang saya nak cari radius yang akhir pula. Radius yang akhir, radius yang paling bawah. So rumus volume adalah pi R squared H. So ini bersamaan dengan 3087 pi. So pi R kita tak tahu, H kita 7 sama dengan 3087 pi. So R kuasa 2 sama dengan 3087 pi dengan square root 441. This is square root 441. So R equal to 21 cm. So kita tahu ini sampai 21. Radius kita paling akhir adalah 21. Jadi nak tahu berapa tingkat kan? Ni T1, tingkat pertama, T2, T3. Okay, sebab ini senang, 15 tambah 3, 18. 18 tambah 3, 21. Okay, Mam dah tahu. So T4, T5. Kita punya tingkat kek ni ada 5 tingkat. So N sama dengan 5. Okay, sebab ini dah senang terus dapat. Kalau katakan nilai dia banyak lagi, maknanya lambat awak nak dapat kira, awak boleh guna formula T N. Sama dengan A tambah N tolak 1 D. So Tn ini 21. A kita 9 tambah N kita ni yang nak cari. So D kita 3. D adalah penambahan radius ni. So 3. So awak kira ini 21 tolak 9 dapat 12. Okay. N tolak 1. Ini 3. So ini 4. N tolak 1. So N sama dengan 5. Sama juga. Kalau you nak buat gini sebab sikit bolehlah. Of the cake. So 7 darab 5 sama dengan 35 cm. Okey. Selesai untuk A. Untuk B. Isi padu cake. The volume of the most top cake yang paling atas. Dia nak isi padu. Pi
R squared H. Rumus dia jangan lupa. So pi. Radius paling atas adalah 9 tadi. 9 kuasa 2. H kita 7. Okay. So kirakan ini. Guna kalkulator awak dapat 5, 6, 7 pi. Okay, C. Okay, total circumference. Kita guna rumus circumference pula. Equal to pi R. Ini rumus circumference. So untuk T1, circumference yang pertama atau A kita. Okay, 2 darab pi darab 9. So ini adalah 18 pi. Okay, T2 kita 2 pi R. R kita tadi kat atas 12. So ini 24 pi. Okay, T3. T3 2 pi R. 2 pi R kita radius kita bertambah 15. So ini 30 pi. Okay, kalau kita lihat di sini penambahan dia A kita 18 pi. Okay, A kita 18 pi, D 24 pi tolak 18 pi. So ini akan dapat 6 pi. So D kita 6 pi. Dia nak cari jumlah hasil tambah lilitan kan? So kita guna S5 sebab ada 5 tingkat kek ni. So S5 formula Sn apa? Formula Sn equal to n over 2 2a plus n minus 1 d. So guna rumus ni. So S5 okay. N kita 5 apa? 18 pi. Tambah dengan d kita 6 pi. So ini dapat 5 per 2 darab dengan 24 ini 26. Dapat 6. The answer for 50 pi. Kalau masih tak faham boleh terus tanya saya. Boleh PM saya. Terima kasih. Assalamualaikum.